Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah yang dimuliakan seluruh saf jawatan kuasa surah Al-Falah, Banda Damai Perdana Ceras, seterusnya muslimin muslimat, para jemaah surau dan penonton-penonton yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah Ta'ala kerana dapat sama-sama kita meneruskan pengajian takmir online kita, yang mana kita dalam perbahasan mengenai kitab Mustika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah pada pertemuan ini kita akan menghabiskan hadis yang ke-13 yang telah kita bincangkan panjang sebelum ini. Banyak siri dah, saya tak ingat, lebih kurang dalam 6-7 siri dah kita selesai, kita dah kupas berkenaan dengan hadis yang ke-13 ini, iaitu berkenaan dengan hadis Jibril, hadis yang panjang berkenaan dengan hadis yang mana Jibril datang kepada Nabi SAW mengajarkan, saja bertanya soalan kepada Nabi untuk mengajarkan kepada kita, kepada para sahabat dan umumnya kepada kita semua, umat Islam, tentang apa? Tentang asas-asas agama, tentang perkara pokok dalam agama berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam dan juga ihsan. Jadi insya-Allah dalam pertemuan ini kita akan cuba menghabiskan berkenaan dengan lampiran bab, iaitu berkenaan dengan soal solat, soal sembahyang, yang mana dalam kuliah kita yang lepas kita telah membicarakan sedikit tentang solat ini, iaitu kita mengambil dalil-dalil nas daripada Al-Quranul Karim. Dan insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah kita kali ini untuk melihat pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang solat. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam hadis-hadis Nabi SAW pula ada diterangkan tentang setakat mana ataupun betapa beratnya kewajipan sembahyang itu. Banyak hadis-hadis yang Nabi terangkan, Nabi tekankan betapa pentingnya solat itu. Dan di antaranya ialah baginda bersabda yang bermaksud jaminan berbaik-baik di antara kita dengan mereka yang mendakwa dirinya itu adalah orang Islam adalah mengerjakan sembahyang. Kata Nabi apa dia? Jaminan untuk kita berbaik-baik dengan mereka, di antara kita dengan mereka ialah yang mendakwa dirinya itu orang Islam, ialah orang yang mengerjakan sembahyang. Jadi memang kita disuruh untuk berbaik, menjaga hubungan yang baik sesama kita, iaitu orang Islam. Siapa yang mendakwa orang Islam? Siapa dia? Yang mengerjakan solat. Oleh itu, sesiapa yang tidak sembahyang, maka sesungguhnya termasuklah ia dalam hukum orang-orang kafir. Na'udzubillah. Jadi berbeza hukum. Orang yang tak jaga solat, orang yang tak solat, tuan-tuan, memang ada pandangan-pandangan ulama' yang memakruhkan kita ni duduk bersama dengan mereka. Hatta kalau ulama-ulama silam, tuan-tuan, dalam kitab-kitab Jawi dulu, makan dengan orang yang tak solat satu meja pun dimakruhkan, dilarang. Sampai begitu sekali kita tidak dibenarkan untuk bermuamalah secara baik bagi orang yang sengaja meninggalkan solat ini. Bahkan disebut di sini orang yang mengaku Islam tapi tak solat, mereka ni dihukumkan seperti orang-orang kafir. Na'udzubillah.
Dan sabdanya lagi, sabda Nabi SAW lagi, maksudnya perkara yang menghubungkan seseorang dengan kufur itu ialah meninggalkan sembahyang. Nabi kata apa dia? Perkara yang menghubungkan seseorang itu dengan kufur, dengan kafir. Jadi seseorang itu dia ada kaitan dengan kufur, ada kaitan dengan kafir kepada Allah Ta'ala. Apa dia? Meninggalkan solat. Maksud meninggalkan solat di sini ialah dengan sengaja. Sengaja meninggalkan solat, tak nak solat. Ini banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang apa? Tentang perbuatan itu boleh menyebabkan seseorang itu jatuh kufur ataupun kafir. Auzubillah. Dan sabdanya lagi, sabda Nabi SAW lagi, maksudnya sesiapa yang cuai sehingga dia terlepas daripada mengerjakan sembahyang asar pada waktunya, maka sesungguhnya telah binasalah segala amalannya. Nabi kata sesiapa yang cuai, leka dengan urusan dunia dia, dengan gadgetnya, dengan gamenya, dengan sukannya, atau apa-apa sahaja, pekerjaan-pekerjaan dunia, dengan shopping ke, beli barang ke, sehingga dia terlepas daripada mengerjakan sembahyang asar pada waktunya. Maksudnya apa? Dia solat di luar daripada waktu disebabkan kecuaian, kelalaian. Lainlah kalau tertidur. Itu memang kita kata apa? Di luar daripada kawalan akal. Orang yang tertidur, orang yang pengsan, ataupun yang memang terlupa sekali-sekala lah. Takkan setiap hari terlupa, tuan-tuan. Melainkan dia memang memandang ringan terhadap hukum solat. Jadi orang yang sedemikian, kata Nabi, solat, tapi solat di luar waktu. Sebab apa? Sebab kecuaiannya itu, maka sesungguhnya telah binasalah amalan-amalan dia. Jadi Allah Ta'ala tak terima amalan dia. Banyak hadis yang menyebutkan. Hadis yang lain pula Nabi menyebutkan apa dia? Amalan yang mula-mula sekali akan dihisap ialah solat. Baik solat kita, baiklah semua amalan kita. Buruk solat kita, buruklah semua amalan kita, ditolak. Tak diterima, maka tidak ada kebaikan. Dan sabda Nabi SAW lagi yang bermaksud, barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka sesungguhnya terlepaslah dia daripada jaminan Allah menyelamatkannya nanti ke akhirat. Nabi kata apa? Sesiapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, tak nak sembahyang dengan sengaja, bukan sebab terlupa, bukan sebab tertidur, bukan dengan keinginan hatinya itu, maka kata Nabi apa dia? Sesungguhnya dia terlepas daripada jaminan keselamatan Allah bila di akhirat nanti. Jadi orang yang jaga solat, orang Islam yang ada iman, yang jaga solat ini, mereka ni ada jaminan keselamatan daripada Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Paling tidak akhir sekali mereka akan masuk syurga. Mereka akan selamat daripada neraka Allah Ta'ala. Atau mungkin Allah Ta'ala akan bagi rahmat Allah Ta'ala, dia selamat daripada diazab atas rahmat Allah Ta'ala. Atau mungkin dia masuk neraka dulu, kemudian dia akan dikeluarkan dengan jaminan daripada Allah Ta'ala. Jadi orang yang solat ni, itu tanda iman dia, tanda Islamnya itu masih lagi ada. Maka mereka ini mendapat jaminan keselamatan daripada Allah Ta'ala. Dan lagi sabda Nabi SAW yang bermaksud barang siapa yang memelihara sembahyang dengan sebaik-baiknya, jaga solat dengan sebaik-baiknya, nescaya sembahyang itu menjadi cahaya baginya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia solat itu menjadi bukti serta penyelamat baginya pada hari kiamat nanti. Solat itu dia jadi cahaya kita. Dalam kubur kita terang benderang, wajah kita terang benderang. Kemudian yang kedua, dia menjadi bukti. Bukti apa? Bukti atas keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Dan dia solat itu juga menjadi penyelamat, penyelamat kita pada hari kiamat. Dan ada juga hadis yang Nabi menyebut solat itu selamatkan kita daripada azab kubur. Jadi tuan-tuan, inilah kelebihan solat yang Nabi sebut. Dan barang siapa yang mencuaikannya, yakni mencuaikan solat, maka semuanya itu tidak akan diperolehi. Maksudnya apa? Dia tidak akan dapat cahaya, dia tidak ada bukti atas keimanan dia, dan dia tidak ada penyelamat di hari akhirat nanti. Di hari kiamat tidak ada yang akan menyelamatkannya. Jadi amalan kita yang menyelamatkan. Orang yang menjaga solat, orang yang meningkatkan amalan-amalan ketaatan, sebenarnya mereka telah kita kata apa, mencari jaminan-jaminan. Dia telah menebus diri dia dengan amalan-amalan. Sebab amalan itu yang akan menyelamatkan dia. Jadi tuan-tuan muslimin-muslimat, kata Nabi, siapa yang tak jaga solat, siapa yang mencuaikan solat, dia tidak ada jaminan yang Nabi sebut ni. Dia tidak akan memperolehi apa yang disebutkan ini.
dan dia akan dihimpunkan pada hari kiamat nanti bersama-sama dengan Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Nabi sebut 4 nama, figure-figure, kita kata apa, figure-figure orang-orang yang jahat, yang ingkar dalam sejarah ni, yang kuat menentang agama Allah Ta'ala ini. Jadi kata Nabi, orang yang cuaikan solat, inilah figure-figure yang dia akan dihimpunkan di akhirat kelak. Sebab apa tuan-tuan, kita ni akan dibangkitkan di hari kiamat nanti. Setelah tiupan sangkakala itu, kita dibangkitkan dan kita akan beratur, kita akan berhimpun mengikut kumpulan masing-masing. Apa maksud kumpulan masing-masing? Ikut amalan kita, ikut perangai kita. Kalau kita dahulu dulu beramal dengan amal-amal orang soleh, kita akan bersama orang soleh. Dan bergantung juga kepada siapa yang kita cintai, idola-idola kita. Kalau di dunia dulu, idola kita orang-orang yang beriman, para alim ulama, para sahabat. Mudah-mudahan kita juga akan berhimpun di belakang mereka. Dan sebaliknya, sekiranya dia hidup, kita hidup di dunia dulu, idola kita, ikutan kita, perangai kita, sifat kita, pemikiran kita mengikut orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala, wala'udzubillah. Kita juga akan berhimpun dalam kumpulan mereka nanti. Seperti mana Nabi menyebut dalam sebuah riwayat hadis, anta ma'amman ahbabta, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Maksudnya kat dunia kita cinta siapa, dekat akhirat nanti kita akan bersama dengan dia. Al-mar'u ma'amman ahbabhu, seseorang akan bersama dengan siapa yang dicintai. Dan beruntunglah kita kalau kita mencintai baginda Nabi SAW sesungguh-sungguhnya, dan kita cuba untuk menghidupkan sunnah-sunnah baginda. Mudah-mudahan kita akan bersama dengan baginda Nabi. Kita akan berhimpun di dalam kumpulan bersama dengan Nabi SAW. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Jadi di sini disebut, kata Nabi, apa dia? Orang yang cuaikan solat, dia akan bersama dengan kumpulan Fir'aun, Qarun, Haman dan juga Ubay bin Khalaf. Jadi menurut penjelasan sebahagian ulama berkenaan dengan hadis ini, bahawa sebab orang yang tersebut dihimpunkan bersama dengan 4 orang figure jaguh-jaguh kekufuran ini, sebab apa? Kerana yang melalaikannya. Kata para ulama dalam menafsirkan hadis ini, jadi mereka yang melalaikan solat daripada menunaikannya tidak lain melainkan kerana hartanya atau kerana kerajaannya, jika dia seorang pemegang teraju pemerintahan, atau kerana jawatannya sebagai menteri ataupun apa sahaja, ataupun kerana perniagaannya. Jadi kata ulama, ini 4 sebab ramainya orang mencuaikan solat. Sebab apa? Sebab harta dia, sebab kerajaan dia, sebab jawatan dia, sebab perniagaannya. Jadi 4 sebab inilah kebanyakan manusia meninggalkan solat. Jadi tuan-tuan muslimin, muslimat, para penonton yang dirahmati Allah, kalau seseorang itu dilalaikan disebabkan hartanya, maka dia akan dihimpunkan bersama dengan siapa? Dengan Qarun. Qarun lalai sebab hartanya. Walaupun asal kita lihat dalam sejarah, Qarun ni asalnya orang yang beriman. Bahkan dia ni adalah sepupu kepada baginda Nabi Musa alaihissalam. Sepupu tuan-tuan. Jadi dia minta Nabi Musa untuk doakan supaya dia mudah kaya hidup, senang hidupnya itu. Asalnya Nabi Musa enggan, tapi akhirnya didesak, didoakan. Kemudian bila dia kaya, habis. Dia lalai dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan harta itu menghancurkan dia, menjauhkan dia dengan Allah Ta'ala. Jadi begitulah hari ini, siapa-siapa yang hartanya itu menyebabkan dia lalai kepada Allah Ta'ala, harta itu menyebabkan dia meninggalkan solat, mencuaikan solatnya, maka dia akan dihimpunkan bersama-sama dengan Qarun nanti. Na'udzubillah. Dan barang siapa yang dilalaikan solatnya itu, ibadahnya, kerana apa? Kerana kerajaannya. Kerana kerajaannya itu, kalau dia seorang pemegang teraju pemerintahan, maka dia akan dihimpunkan bersama-sama siapa? Fir'aun, laknatullah ni. Tadi Qarun laknatullah, ini Fir'aun laknatullah. Sebab apa? Sebab kerajaannya itu menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah hari ini, kalau dia sibuk dengan kerajaannya sehingga dia tidak solat, cuaikan perintah-perintah Allah Ta'ala, dia juga akan dihimpunkan bersama dengan Fir'aun laknatullah ini. Dan kalau pula jawatannya sebagai menteri, atau apa-apa jawatan dia yang besar yang melalaikan dia, maka dia akan dihimpunkan bersama dengan Haman. Haman ni ialah menteri Fir'aun. Dan kalau
Kalau perniagaannya pula yang melalaikan dia, maka dia akan dihimpunkan bersama dengan Ubay bin Khalaf, seorang saudagar kaum musyrikin Mekah yang sangat kuat memusuhi baginda Nabi SAW. Tuan-tuan boleh cari kisah Ubay bin Khalaf ni, menarik, yang mana dia ni mati di tangan Nabi SAW sendiri. Tak banyak riwayat yang menceritakan Nabi membunuh, tetapi ada riwayat Nabi membunuh Ubay dalam peperangan, kalau tak silap dalam peperangan Badar. Badar ke Uhud, lebih kurang dalam tu. Tapi memang dia mati di tangan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam satu hadis lagi bahawa Saidina Umar radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki telah datang menghadap baginda Rasulullah SAW. Lalu dia bertanya, katanya, ya Rasulullah, apakah satu-satu amal dalam Islam yang lebih diperkenan oleh Allah Ta'ala? Tanya sahabat ni kepada Nabi, bagi tahu dia satu amalan yang kita kata dalam Islam ni yang Allah Ta'ala sangat suka, yang diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Lalu Nabi SAW pun bersabda, apa dia jawab kepada pertanyaan tadi, iaitu sembahyang yang dikerjakan pada waktunya, dan sesiapa yang meninggalkan sembahyang maka tidak ada agama baginya, kerana sembahyang itu adalah tiang agama. Jadi soalan yang ditanya tadi itu dijawab oleh Nabi, apa dia amalan yang paling Allah Ta'ala suka? Dalam Islam ni satu-satu amalan yang Allah Ta'ala lebih berkenan, iaitu apa dia? Sembahyang yang dikerjakan pada waktunya. Lebih-lebih lagi awal waktu. Awal waktu itu yang Allah Ta'ala sangat suka. Dan kata Nabi sambung lagi, sesiapa yang meninggalkan sembahyang, maka tidak ada agama baginya. Walaupun dia mengaku Islam, IC dia tulis Islam, berasal daripada keluarga Islam, tapi kalau dia meninggalkan sembahyang, kata Nabi apa dia? Tidak ada agama baginya. Kerana sembahyang itu adalah tiang agama. Sesiapa yang tak sembahyang, dia tidak ada tiang agama. Dia runtuhkan agama. Rumah yang tidak ada tiang, apa yang akan berlaku? Runtuh rumah itu. Dalam riwayat yang lain Nabi menyebut apa dia? As-salatu imanuddin. As-salatu imanuddin. Solat itu adalah tiang agama. Man aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan solat, dia telah menegakkan agama Allah. Wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkan solat, meninggalkannya, yang meninggalkan solat, faqad hadamaddin, maka dia telah meruntuhkan agama Allah Ta'ala ini. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas di situ Nabi menyebut solat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan solat, dia menegakkan agama Allah. Dan siapa yang meninggalkan solat, dia telah meruntuhkan agama Allah Ta'ala. Hari ini kita lihat berapa ramai orang Islam sendiri yang meruntuhkan agamanya dengan meninggalkan solat. Berdasarkan statistik di Malaysia, tuan-tuan, statistik di Malaysia yang dilakukan oleh pengkaji-pengkaji yang berautoriti, 80% umat Islam di Malaysia yang meninggalkan solat 5 waktu. Maksudnya apa? Hanya 20%, 1/5 sahaja di kalangan orang Islam di Malaysia yang menjaga solat 5 waktu. Maksudnya ramai, majoriti yang mencuaikan solat. Na'udzubillah. Jadi yang 20% tu, yang solat tu belum kira lagi sah, khusyuk, dia terima tak terima, tapi yang itu yang solat 5 waktu. Yang bakinya itu na'udzubillah. Jadi kita lihat bagaimana nak datangnya pertolongan Allah Ta'ala kepada kita hari ini, dalam keadaan kita yang mengaku Islam yang meruntuhkan agama Allah Ta'ala dengan meninggalkan solat, mencuaikan ibadah yang paling penting dalam agama kita. Sebab apa penting? Sebab Nabi sebut tiang, imanuddin. Tiang ni bukan benda yang furu', bukan benda yang cabang, tapi dia adalah perkara yang asas. Bahkan dia adalah rukun agama, rukun Islam. Solat adalah rukun agama yang kedua, selepas mengucap 2 kalimah syahadah. Itu yang Nabi sebut, yang meninggalkan solat ini tidak ada agama baginya. Kerana apa? Sembahyang itu adalah tiang agama. Orang yang tidak solat, tinggalkan solat ini, dia telah membuang tiang agama itu, maka tidak ada agama baginya. Dalam satu hadis yang lain pula, baginda SAW pernah bersabda yang bermaksud, apabila seseorang mengerjakan sembahyang pada awal waktunya, naiklah sembahyang itu ke langit serta bercahaya, sehingga ia, yakni solat itu, sampai kepada arasy Allah Ta'ala, lalu dia meminta ampun
bagi orang yang mengerjakannya. Kita lihat bagaimana Nabi sebut bila mana kita selesai sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, solat kita itu akan naik ke langit. Naik ke langit sampai arasy Allah Ta'ala, bertemu dengan Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk mendoakan keampunan bagi orang yang solat. Setiap kali kita solat, tuan-tuan, sama ada semayang kita fardu ke sunat ke, semayang itu akan mendoakan kebaikan, keampunan untuk kita di hadapan Allah Ta'ala. Demikianlah hal sembahyang itu hingga hari kiamat. Maksudnya setiap kali kita semayang, kalau 60 tahun kita semayang, 60 tahun lah. Setiap kali kita semayang, setiap kali kita bagi salam, semayang itu akan naik ke langit untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, untuk mendoakan kebaikan, keampunan kepada orang yang mengerjakan semayang. Kata Nabi apa? Dia akan berlaku sampai kiamat. Sambil dia berkata, semoga Allah Ta'ala memeliharamu. Semayang tu kata kat kita pula. Lepas dia doakan kebaikan, doakan keampunan kita, semayang itu berkata, semoga Allah Ta'ala memelihara kamu sebagaimana engkau memelihara aku. Kata solat kepada orang yang menunaikan solat. Tapi kita tak dengar lah, tuan-tuan. Lagi kita dengar, kita lari pula, tuan-tuan. Kata suara hantu ke apa ke. Tapi ini hakikat yang Nabi sebut. Mustahil Nabi berdusta. Jadi setiap kali kita sembahyang, pertama sembahyang itu akan mendoakan keampunan kita. Yang kedua, dia doakan apa dia? Semoga Allah memelihara kamu sebagaimana kamu memelihara aku. Dan apabila seseorang itu mengerjakan sembahyang di luar waktunya, solat dalam keadaan cuai, lalai, naiklah sembahyang itu ke langit dengan diselubungi oleh gelap gelita. Tadi itu bercahaya. Sembahyang itu naik ke langit dalam keadaan bercahaya. Sebab apa? Sempurnanya solat itu. Dan sebaliknya, sembahyang yang dilakukan di luar waktu, yang tidak sempurna, yang cacat celah itu, dia akan naik ke langit dalam keadaan gelap gelita. Sehingga sampai di langit lalu digulung, seperti tergulungnya baju buruk. Jadi dalam riwayat yang lain kita akan jumpa nanti hadis yang panjang tentang isu tentang perkara ini, yang mana malaikat akan bawa solat itu untuk naik ke langit, daripada langit pertama, kedua, ketiga sampai kepada arasy Allah Ta'ala. Tapi solat yang hitam ini, yang buruk ini, tak layak untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Langit pertama pun tak lepas, malaikat tak nak buka pintu langit. Lalu solat yang buruk itu, yang gelap itu digulung oleh malaikat, seperti baju buruk, seperti baju buruk yang digulung, kemudian dilemparkan, dipukulkan ke muka orang yang mengerjakan sembahyang itu dengan dan berkatalah sembahyang itu kepada tuannya, semoga Allah Ta'ala mensia-siakan engkau sebagaimana engkau mensia-siakan aku. Na'udzubillah min zalik. Setiap kali sembahyang, kalau sembahyang kita seperti ini, setiap kali kita sembahyang, kalau sembahyang kita itu dicuaikan, dalam keadaan kita lalai, leka, ataupun di luar daripada waktu solat, na'udzubillah. Jadi solat itu tidak akan diterima Allah Ta'ala. Bahkan tak lepas pun langit yang pertama, kemudian malaikat akan lemparkan balik solat kita yang buruk itu, yang hitam itu, seperti baju buruk, seperti kain buruk yang dilemparkan ke muka kita. Tinggal lagi kita tak rasa, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lepas sembahyang rasa ada orang baling kat muka, na'udzubillah lah. Itu kita rasa real, tapi tak. Nabi kata ini bergantung kepada keyakinan, iman kita nak percaya ataupun tidak. Sebab ni benda ghaib. Benda ni termasuk dalam perkara ghaib yang Nabi sebut, tetapi kita wajib beriman. Sembahyang yang tidak diterima, yang tidak sah, yang dicuaikan, yang apa lagi, yang Allah Ta'ala sebut, wailul lil musallin, celakalah orang yang solat, allazina hum an salatihim sahun, orang yang solat dalam keadaan sahun, yang lalai, leka, hati tidak mengingati Allah Ta'ala. Jadi semua ini solat-solat yang sia-sia. Jadi solat ini akan dilemparkan balik ke muka orang yang solat itu, dan solat itu pula mendoakan. Solat yang disia-siakan itu mendoakan kepada orang yang solat, pelaku itu apa dia? Semoga Allah Ta'ala mensia-siakan engkau juga seperti mana engkau mensia-siakan aku, kata solat. Na'udzubillah. Jadi sama-sama, tuan-tuan, kita refleksi, kita bermuhasabah untuk apa? Untuk perbaiki ibadah solat kita, supaya ibadah kita ni diterima. Solat kita ni, setiap kali kita solat, diangkat ke langit untuk apa ni? Untuk diterima oleh Allah Ta'ala, dan dia mendoakan keampunan dan kebaikan untuk kita. Mudah-mudahan, tuan-tuan. Jadi kena ingat, tuan-tuan, setiap kali solat berlaku benda ni. Kemudian orang yang mengerjakan sembahyang dengan tidak sempurna, amatlah buruk balasannya. Tadi kita sebut orang yang solat ni bukan tak solat, tuan-tuan, solat tapi tak sempurna, tak khusyuk,
tak ikut tertib, tak ada ilmu, jahil, menyebabkan solatnya tidak diterima. Apatah lagi orang yang tak solat. Boleh bayangkan tuan-tuan kan, orang yang tak solat jauh lebih dahsyat lagi. Ini yang solat yang main-main, solat dalam keadaan sia-sia pun amat berat balasannya itu. Dalam satu hadis ada diterangkan bahawa baginda Rasulullah SAW melihat seorang yang tidak menyempurnakan rukuk dan mematuk seperti ayam semasa dia sujud. Ini ada peristiwa, Nabi lihat seorang lelaki di zaman Nabi yang ketika itu orang Islam lah, sahabat, yang mana dia ni sembahyang dalam keadaan kita kata apa ni, seperti patuk ayam, tasyenggo. Sembahyang tasyenggo. Tak ada kadar tomak ninah. Itu dalam mazhab Syafi'i, tomak ninah itu menjadi rukun juga. Rukuk dengan tomak ninah, sujud dengan tomak ninah, iktidal dengan tomak ninah, duduk antara dua sujud dengan tomak ninah. Apa itu tomak ninah? Dia kena berhenti seketika, jangan terlalu cepat. Jadi di sini disebut dalam hadis ada seorang lelaki yang tidak menyempurnakan solatnya itu, iaitu ketika rukuk dan sujudnya itu seperti ayam mematuk padi, terlalu laju. Lalu baginda SAW bersabda, yang bermaksud, kalaulah orang ini mati dalam keadaannya yang demikian, nescaya dia mati dengan ketiadaan Islam. Wala'udzubillah. Kata Nabi apa dia? Kalau orang yang sembahyang macam ni, dia mati dalam keadaan seperti ini, tak sempat nak bertaubat, nak menyempurnakan solatnya, kata Nabi apa? Nescaya dia mati dengan ketiadaan Islam. Berat tuan-tuan. Sembahyang yang tak sempurna. Orang yang tak sembahyang tak payah cerita tuan, lagi dahsyat. Sembahyang yang tak sempurna pun dah dahsyat dah. Balasannya itu, kata Nabi apa? Sebab boleh menyebabkan dia ni hilang agama. Hilang Islam, tidak ada kunci syurga. Na'udzubillah. Dalam satu hadis yang lain pula, diterangkan yang bermaksud seseorang itu tidak akan beroleh pahala daripada sembahyangnya, melainkan mana-mana yang dikerjakannya dengan penuh kesedaran. Jadi kita solat dengan sedar. Jadi kalau sembahyang yang tak sedar diri, tuan-tuan, ada sembahyang separa sedar. Dia ingat masa dia angkat takbir je, tahu-tahu dia bagi salam. Dia pun tak tahu dia baca apa waktu solat, dia pun tak ingat berapa rakaat, sujudnya sempurna, ada tomak ninah ke tidak, tak ingat, tak sedar langsung. Jadi disebut di sini sesiapa yang tidak, seseorang itu tidak akan perolehi pahala daripada sembahyangnya, melainkan mana-mana yang dikerjakannya, iaitu solat dengan penuh kesedaran, dengan kekhusyukan. Sebahagian orang yang mengerjakan sembahyang ada kalanya tidak mendapat walaupun 1/6 daripada pahala solatnya, dan seseorang itu tidak juga memperolehi 1/10, walaupun 1/10 pahala pun dia tak dapat daripada solatnya. Maka penuh 10, 1 pun tak dapat. Kata Nabi dalam hadis ni, yakni dia hanya mendapat pahala bagi bahagian sembahyang yang tertentu yang dengan dikerjakannya dengan penuh kesedaran serta khusyuk. Jadi seorang itu hanya mendapat pahala, maksudnya apa? Mungkin dia dapat 1/100, 1%, 1/50. Jadi pahala solat itu bergantung kepada kesedaran dan juga kekhusyukan kita. Sebanyak mana hati kita ni mengingati Allah Ta'ala dalam solat, banyak itulah pahala yang kita akan dapat. Maksudnya kalau kita ni lalai, tuan-tuan, lagi kita semayang jemaah ikut imam saja, kita pun tak ingat. Waktu semayang fikiran kita melayang-layang, tahu-tahu imam bagi salam. Jadi setakat mana yang kita ingat Allah Ta'ala dalam solat, setakat itulah pahala kita. Mungkin 1/1000, mungkin 1/100, mungkin 1/berapa. Itu yang Nabi sebut. Ada orang yang 1/6 pun tak dapat, 1/10 pun tak dapat daripada pahala solatnya itu. Sebab apa? Dia bergantung kepada kesedaran dan juga kekhusyukan dalam solat kita. Orang yang penuh sedar dan khusyuk sepanjang-panjang solatnya itu, maka dia akan beroleh pahala solatnya itu. Jadi hampalah, rugilah mereka yang mendapat, yang tidak mendapat sebarang pahala berkenaan dengan solatnya. Dia dah penat mendirikan solat tapi tidak dapat apa-apa pahala. Sebab apa? Hatinya itu melayang-layang. Mungkin mulutnya sebut, perbuatannya buat, tapi hatinya tidak sedar. Hatinya itu dia jadi melayang-layang, tidak ada kekhusyukan. Maka itu juga menyebabkan solatnya itu menjadi sia-sia. Jadi solat itu dia kena jaga 3 benda.
hati kita kena hadir untuk mengingati Allah Ta'ala. Bacaan kita kena sempurna, perbuatan kita juga kena sempurna mengikut rukun-rukun yang telah ditetapkan. Jadi tuan-tuan, inilah kombinasi ibadah solat. Dia mengandungi beberapa ibadah yang pernah kita sebut sebelum ni. Ada doanya, ada zikrullahnya, ada ketaatan dengan perbuatan, ada ketaatan dengan perkataan. Kita memuji Allah Ta'ala, membaca ayat-ayat Allah Ta'ala. Jadi semuanya dihimpunkan dalam ibadah solat. Jadi kena jaga semua benda tu. Seterusnya, orang-orang mukmin yang menaruh belas kasih kepada dirinya sendiri dan mencintai agamanya adalah dia bertanggungjawab mengambil berat untuk menyuruh dan mengajak ahli rumah, ahli keluarganya dan anak pinaknya supaya mereka ini tetap memelihara dan mengerjakan sembahyang. Ini menjadi tanggungjawab orang. Kalau kita sayangkan anak isteri kita, keluarga kita, mak ayah kita, adik-beradik kita, maka menjadi tanggungjawab kita untuk apa? Untuk mengambil berat, untuk memerintahkan mereka ini. Kalau anak-anak tu sejak kecil, itu Nabi kata apa? Suruhlah anak kamu solat ketika berusia 7 tahun. Kecil lah, 7 tahun kecil, tapi kita dah suruh. Sebab apa? Kita takut kalau mereka ni akan diazab Allah Ta'ala. Kita takut amalan mereka ni tidak diterima. Maka menjadi tanggungjawab kita untuk ambil berat benda ni. Jadi seawal anak tu usia 7 tahun, kita dah ajar dia. Kita dah perintahkan dia untuk solat. Bahkan Nabi kata apa? Kalau 10 tahun lagi tak solat, boleh rotan. Boleh dibenarkan rotan untuk apa? Untuk mendidik mereka ni supaya mereka ni membiasakan diri dengan solat. Yang mula-mula memang kena paksa tuan-tuan. Kita dulu kecil-kecil pun sama. Nak buat baik ni dia bukan benda yang seronok, melainkan dia kena paksa. Bila kita dah buat selalu, maka dia akan jadi rutin harian. Jadi nak mendapatkan rutin tu, dia kena buat selalu dan dia kena paksa. Ini proses tarbiyah tuan-tuan. Kita kena ada sedikit unsur paksaan. Jadi inilah yang disuruh kepada kita orang beriman ni. Kita kena bertanggungjawab untuk memerintahkan ahli keluarga kita, isteri, anak-anak kita, bagi suami dan juga ayah lah, dan juga adik-adik kita kalau kita mampu. Kalau yang dah besar tu payahlah. Kalau kecil tu mudah. Adik-adik yang dah besar-besar, yang memang dah jadi tinggal solat tu, kita boleh nasihat je lah. Jadi supaya mereka ni tetap memelihara dan mengerjakan sembahyang. Kewajiban ini ditegaskan oleh Allah Ta'ala sendiri dalam Al-Quran dengan firman-Nya yang memaksud dalam surah Taha ayat 132, dan perintahkanlah keluargamu mengerjakan sembahyang dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Jadi benda ni bukan benda yang seronok. Jadi kita kena sabar dalam mengerjakan ibadah solat. Semua perkara kebaikan, ketaatan ni dia perlu kepada sabar. Kalau tak sabar, kita tak buat tuan. Malah bosan jadi macam-macam keluar. Sebab apa? Nafsu ni dia suka kepada kejahatan. Dia ada kecenderungan untuk melakukan benda-benda lara, maksiat. Tapi nak buat ketaatan ni dia berat. Nafsu ni dia berat. Maka kita kena sabar. Kita kena tahan diri kita kena lawan keseronokan nafsu itu. Itu perlu ke? Allah Ta'ala sebut tekun dan bersabar dalam menunaikan solat. Suruh diri kita, anak-anak kita pun sama. Dan lagi firman Allah Ta'ala dalam surah At-Tahrim. Allah Ta'ala menyebut yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Ya ayyuhallazina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu, diri kita pun kena jaga, ahli keluarga pun kena jaga. Jadi perintah Allah Ta'ala bagi ayah, bagi suami, ini tanggungjawab kita. Allah suruh, Allah perintahkan untuk kita jaga ahli keluarga. Kalau kita tak jaga, kita pun kena balik. Sebab kita tak menunaikan tanggungjawab memelihara ahli keluarga. Jadi qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka Allah Ta'ala yang bahan bakarnya itu adalah manusia, iaitu orang-orang kafir dan juga batu-batu berhala. Surah Tahrim. Jadi peringatan jelas daripada Allah Ta'ala, kita kena jaga solat dan kita bertanggungjawab untuk memastikan ahli keluarga kita juga solat. Ini peringatan untuk ayah dan juga suami. Nabi SAW sendiri setelah ayat ini turun, sentiasa Nabi mengambil berat untuk mengingatkan dan mengawasi ahli keluarga baginda mengenai sembahyang. Nabi pun risau tuan-tuan. Bila keluar ayat ini, sebab apa Allah Ta'ala kata perintahkan jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu ni daripada untuk menunaikan solat.
supaya tidak diazab oleh Allah Ta'ala dalam neraka. Jadi Nabi pun risau. Nabi sentiasa awasi ahli keluarga Nabi ni supaya sentiasa menjaga solat. Terutamanya subuh lah tuan-tuan. Subuh kena kejut anak-anak, isteri. Kalau boleh bangkit awal, tahajud lagi bagus. Jadi itu yang dianjurkan. Bahkan baginda dan keluarganya apabila menghadapi apa-apa kesukaran dalam kehidupan, lazimnya kebiasaannya baginda dan ahli keluarganya mengerjakan sembahyang dengan sebanyak-banyaknya. Allah Ta'ala sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan, mintalah pertolongan dengan Allah Ta'ala dengan jalan sabar dan solat. Wasta'inu bis-sabri, bis-sabri was-salah. Jadi inilah cara yang Nabi anjurkan. Allah Ta'ala suruh nak minta tolong Allah Ta'ala, pertama kena sabar. Sabar dengan segala ujian yang Allah Ta'ala tetapkan. Yang kedua, perbanyakkan solat. Sebab solat adalah hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi orang yang terputus hubungan dengan Allah Ta'ala, ibarat handphone dia tak ada line lah. Dia tak bayar bil telefon, jadi kena potong line. Internet pun tak ada, telefon orang pun tak boleh. Jadi handphone tu dia jadi macam mana tuan-tuan? Dia no function lah, tak berguna. Itulah ibarat orang yang tak solat, dia tak berguna. Dia telah memutuskan hubungan dia dengan Allah Ta'ala, ibarat handphone yang dah tak ada line. Jadi tidak boleh nak dimanfaatkan lagi. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah, cara yang demikian ini juga menjadi amalan para nabi. Semua nabi-nabi yang terdahulu, mereka menggunakan cara perbanyakkan solat dalam memohon pertolongan daripada Allah Ta'ala. Jadi hari ini kita juga sangat-sangat memerlukan pertolongan Allah Ta'ala. Dikala keadaan COVID-19 yang masih lagi belum reda, setiap hari ribuan orang yang kena, ratusan yang meninggal dunia. Jadi kita kena memperbanyakkan solat. Selain daripada solat fardu, solat-solat sunat, solat taubat kita, solat hajat kita, untuk apa? Untuk memohon pertolongan daripada Allah Ta'ala mengangkat kembali musibah ini. Inilah cara yang dilakukan oleh bukan saja Nabi Muhammad, bahkan sekalian Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu. Kerana tidak syak lagi, sembahyang itu menjadi sebab yang membawa kepada rahmat Allah. Bawa turun rahmat Allah Ta'ala. Sebab apa? Inilah kabel yang paling utama. Tak payah kita nak cari kalau dalam hubungan dengan manusia ni, kita nak cari kabel juga. Nak masuk kerja anak tak ada kabel, payah. Nak masuk sekolah tertentu tak ada kabel, payah. Ni kabel kita dengan Allah, dia solat. Nak masuk syurga kena ada kabel ni solat kan. Kena ada hubungan baik dengan Allah Ta'ala, maka kita akan mendapat rahmat. Bukan saja masuk syurga, kat dunia dah bahagia. Selesai masalah kita. Jadi solat itu menjadi sebab untuk membawa rahmat Allah Ta'ala. Juga solat itu menjadi sebab murahnya rezeki seseorang itu. Allah Ta'ala menyebut dalam surah ayat 1005 tu, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Ta'ala akan jadikan bagi dia segala jalan penyelesaian masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan merezekikan dia daripada jalan yang tak disangka-sangka. Murah rezeki. Jadi siapa dia? Orang yang bertakwa. Dan ciri-ciri orang yang bertakwa ialah orang yang jaga solat. Yang paling utama sekali. Orang yang menjaga solat itulah tanda ketakwaan dia kepada Allah Ta'ala. Jadi solat itu menjadi asbab murahnya rezeki dalam kehidupan kita, dan solat itu juga menjadi asbab menolak bala bencana. Hari ini kita ditimpa dengan bala bencana, dengan musibah. Jadi solat itu sendiri boleh menolak bala bencana ini. Itu ada dalam Islam ni solat solat minta hujan. Solat minta hujan ni untuk apa? Untuk menolak bala Allah Ta'ala. Nabi ajarkan, bila mana ditimpa dengan kemarau yang panjang, maka kita disunatkan untuk apa? Untuk solat minta hujan secara berjemaah, bertaubat, banyakkan istighfar. Jadi sebab apa? Sebab solat itu boleh menolak bala Allah Ta'ala, boleh memadam kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi hari ini kenapa turunnya bala musibah? Sebab Allah Ta'ala murka. Jadi caranya ialah dengan kita kena bina balik hubungan kita yang baik dengan Allah Ta'ala. Kena banyakkan istighfar, kena bertaubat, kena amal ma'ruf nahi munkar, hentikan segala maksiat yang berleluasa. Kita nampak kemungkaran ini dia mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Segala jenis maksiat tuan-tuan, zina, judi, arak, apa saja yang berkaitan. Kita pelik kalau mereka menjadikan maksiat ni sebagai jalan untuk menyelesaikan
masalah. Contohnya apa? Masalah ekonomi nak selesai dengan apa? Dengan kita tingkatkan lagi industri judi. Na'udzubillah. Itu mengundang lagi kemurkaan Allah Ta'ala. Takkan selesai masalah. Jadi kita orang beriman kena yakin dengan jalan yang diajarkan oleh Nabi. Jadi solat itu adalah satu perkara yang sangat besar dalam agama kita. Dan dia juga dapat menyelamatkan kehidupan kita manusia di dunia dan juga akhirat. Jadi wallahu alam, demikianlah antara kupasan berkenaan dengan hadis kita yang ke-13, iaitu tentang 3 perkara asas dalam agama. Rukun iman, rukun Islam dan juga ihsan. Mudah-mudahan sama-sama kita mendapat manfaat dan kebaikan dan sama-sama kita amalkan dan kita sebarkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Jadi wallahu alam, setakat itu tuan-tuan, aku liqauli hadza, astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.